Ayat 30. 8 kan? Ah, Hadis 37. ayat 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sama-sama dapat kita meneruskan kembali pengajian tafsir Al-Quran kita. Masih lagi kita dalam surah Ad-Dukhan. Di tengah-tengah surah Ad-Dukhan. Ayat ini pada hari ini kita akan mula dengan ayat yang ke-38 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi, وَمَا بَيْنَهُمَا, dan apa yang ada di antara keduanya, iaitu apa yang ada di antara langit dan bumi, la'ibin, secara main-main. Secara main-main. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu pada kita bahawa pertamanya dia yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan dia menciptakan semuanya itu bukannya dalam keadaan la'ibin, dalam keadaan main-main. Apa maksud main-main? Kata Imam Qurtubi, maksudnya ialah ghafilin, dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lupa, lalai. Tak ada. Tidak ada satu pun ciptaan Allah yang Allah Ta'ala cipta dalam keadaan lalai, dalam keadaan leka, dalam keadaan lupa. Semuanya Allah Ta'ala ciptakan dengan penuh kebijaksanaan dan ilmunya. Hatta walaupun kita lihat mungkin ada yang cacat dan sebagainya, itu pun masih lagi makna kata bukannya kerana Allah tersilap, tak, memang dikehendaki oleh Allah begitu. Semua perkara semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana lalai, bukan kerana leka, tapi memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan penuh kebenaran. Jadi kalau ikut Imam Qurtubi, maksud ayat ini ialah tidaklah Allah Taala ciptakan semua benda itu secara lalai. Begitu juga tafsiran yang dikemukakan oleh Imam Muqatil dan juga Al-Kalbi. Al-Kalbi mengatakan la'ibi maksudnya lahin. Lahin maknanya lahu. Lahu ni maknanya lalai lah, kan? Lalai, leka. Sama jugalah dengan la'ibin dengan ghafilin, lahin. Dan ada juga ulama mengatakan maksud kami tidak menciptakan dengan lalai, dengan main-main, maksudnya ialah semua ciptaan Allah Ta'ala itu semuanya diciptakan dengan tujuan dan matlamat yang benar. Seperti mana Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala. Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahawa tidak ada satu pun yang kami ciptakan melainkan semuanya itu ada matlamat yang benar. Semua. Apa jua yang diciptakan oleh Allah semuanya ada matlamatnya, ada tujuannya, ada maksudnya, ada hikmah yang tersirat. Hatta walaupun khinzir, walaupun bakteria, virus, walaupun anjing sekalipun, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan tertentu yang kita mungkin tak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kan? Kita mungkin sekarang ni kita tak tahu, tapi satu masa nanti mungkin Allah Taala akan singkapkan, Allah Taala akan ajarkan, bukakan ilmu pada mana-mana manusia, akhirnya manusia tahu hikmahnya.
Seperti saya pernah tengok apa ni, ni kan dalam TV kan, animal punya ni lah rancangan kan. Ada spesies apa ke nama tu, buaya. Bila dia dah makan, dia akan berehat dengan menganga. Macam tu. Buka mulut dia setinggi-tingginya. Macam rupanya apa hikmahnya? Hikmahnya rupanya waktu dia nganga tu ada burung akan apa? Akan ambil daging yang ada di celah-celah gigi dia. Sharing lah. Jadi bila kita tengok tu, masya-Allah, hebat Allah Taala. Nganga. Tapi yang menakjubkan tu ketika burung tu sibuk makan daging yang celah, dia tak ngap. Walaupun itu rezeki free. Yang tadi dia kena usaha. Nampak? Dia tahu dia tak boleh buat. Aku buaya aku tak boleh buat. Benda lain aku boleh buat. Tapi untuk nak congkil gigi tak boleh. Tangan pendek. Tangan dia pendek kan? Jadi burung tu yang membantu dia. Burung tu. Elok je saya tengok. Burung tu ambil satu, dua tu. Dia cabut satu-satu. Tapi terfikir juga kenapa dia tak ngap. Dia tak ngap. Dia tak ngap. Itu Allah Ta'ala kata kan. Tak ada benda yang kami ciptakan secara lalai tak semua. Semua tertib, semua ada dia punya aturannya, ada kebijaksanaannya. Ya, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidaklah kami menciptakan keduanya, iaitu langit dan bumi, melainkan dengan benar, dengan kebenaran. Maksudnya kata Syekh Tantawi rahimahullah taala, maksudnya dengan hikmah, sama seperti tadi kita telah terangkan, dengan hak, dengan kebenaran, dengan sesuatu yang benar, yang disokong oleh hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sahaja mengetahuinya. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka, iaitu manusia, mereka tidak mengetahui. Yalah. Kerana ilmu kita terbatas. Kalaulah kita ni tahu segala hikmah yang ada di sebalik penciptaan alam ni, nescaya semua manusia akan beriman. Kan? Sengaja Allah Taala sembunyikan supaya menjadi ujian kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, tadi cerita tentang dunia ni, langit bumi itu semua cerita di dunia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita tentang alam seterusnya, iaitu alam akhirat. Dan alam akhirat. Firman Allah Taala, inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la yughni maulan 'am maulan syai'an wa la hum yunsarun. Ya, firman Allah Taala, sesungguhnya yaumal fasl, hari keputusan ataupun hari pemisahan, apa boleh juga. Adalah miqatuhum, adalah suatu waktu yang telah dijanjikan. Kan? Miqat ni maksudnya satu masa yang telah ditetapkan, yang tak boleh ubah. Kan? Sebab tu orang pergi haji dia kena ikut miqat. Miqat ni ada dua bagi orang pergi haji. Satu miqat dari segi masa, satu lagi miqat dari segi tempat. Sebagaimana miqat dari segi tempat, orang yang nak pergi haji, pergi umrah, dia tak boleh melepasi miqat tanpa niat ihram. Melainkan kalau memang dia masuk Mekah dengan tujuan lain lah, nak berniaga dan sebagainya, tak apa. Tapi kalau dia memang pergi untuk haji dan umrah, dia tak boleh melepasinya. Dia mesti kena ikut ketetapan. Jadi itu miqat dari segi tempat. Manakala miqat dari segi waktu, haji, untuk haji, miqatnya ialah bermula pada inilah Syawal kan, orang pergi haji. Bulan haji. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Kalau awal daripada itu, tak boleh. Buat umrah boleh lah. Jadi miqat itu ialah maknanya masa yang ditetapkan. Ya, inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari yaumul fasl, iaitu hari pembahagian atau hari keputusan, adalah ketentuan masa yang telah ditetapkan untuk semua, ajma'in, semua sekali. Ya. Dan di sini kita dapat tahu bahawasanya antara nama hari akhirat ialah yaumul fasl. Ya, yaumul fasl. Dan maksud fasl, maksudnya ialah pembahagian, fasl. Sebab tu kelas kan, kelas di sekolah tu dipanggil fasl.
Sebab kelas itu membahagikan satu batch tu kepada kelas 1, 2, 3, 4, 5 kan. Begitu juga dengan bab kan, bab dalam kitab ke, dalam buku ke, undang-undang ke, dia akan sebut fasal 1, fasal 2, fasal 3. Maksudnya apa? Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Jadi fasl maksudnya adalah pembahagian. Kenapa dinamakan pembahagian? Kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, kerana pada hari tersebut dibahagikan, dipisahkan antara yang hak dan yang batil. Yang hak masuk syurga, yang batil masuk neraka. Sebab itu dalam surah Ar-Rum Allah Ta'ala kata, wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun. Ya, pada hari di mana berlakunya hari kiamat, pada hari tersebut yatafarraqun. Manusia akan terpisah-pisah. Jadi yaumul fasl, hari pembahagian, hari pembahagian manusia. Boleh jugalah kalau kita nak terjemahkan hari keputusan, boleh juga kan. Sebab hari kalimah fasl juga membawa maksud keputusan kan. Membawa maksud keputusan. Sebab tu kalau dalam usaha dakwah dalam jemaah tabligh, orang yang mempengerusikan mesyuarat itu dipanggil faisalah. Maknanya dia adalah decision maker. Namanya faisalah. Jadi fasl juga membawa maksud keputusan kan, antara makna yang lain lah. Cuma yang Syekh ataupun Imam Al-Qurtubi dia lebih cenderung mengatakan al-fasl itu ialah pembahagian. Ya, pembahagian litamyizil musi minal muhsin, untuk membezakan antara orang yang jahat dan orang yang buat baik. Orang yang jahat dengan orang yang buat baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, yauma la yughni maulan 'am maulan syai'an wa la hum yunsarun. Iaitu pada hari, iaitu maksudnya hari akhirat itu ialah hari di mana seorang maula. Maula ni apa dia? Maula ni asal maknanya kata Imam Al-Qurtubi, dia maksudnya adalah kaum kerabat. Seperti anak saudara. Beliau kata anak saudara, Ibnul Am. Dan juga penyokong-penyokong kita. Setiap kita ni ada orang yang akan sokong kita, orang yang memang rapat dengan kita kan. Itulah dipanggil maula. Kan. Jadi Allah Ta'ala kata, yauma la yughni maulan 'am maulan syai'a. Pada hari tersebut seorang maula. Seorang maula maknanya seorang teman, seorang kawan, seorang kerabat yang baik, yang rapat dengan kita, saudara mara kita yang rapat, sama sekali tidak akan dapat memberi manfaat. Jadi yughni ni maknanya mengayakan. Dia tidak akan dapat mengayakan kita. Maksudnya tak akan dapat tolong kita, tak akan dapat memberi manfaat kepada teman yang lain, kepada maula yang lain. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan dibantu. Mereka tak akan dapat pertolongan. Sekali lagi Allah Ta'ala tegaskan, sebenarnya yauma la yughni maulan 'am maulan syai'a cukup dah. Sudah cukup untuk memberikan maksud begitu. Tapi Allah Ta'ala tegaskan lagi dengan lafaz wala hum yunsarun. Tekankan lagi, memang tak ada. Memang tak ada, Allah Ta'ala kata gitu. Memang tak akan ada orang yang dapat bantu. Memang tak akan ada orang yang dapat bantu. Bahkan semua orang akan lari. Kan, lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari di mana seorang manusia itu akan lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abi. Dia akan lari daripada ibunya sendiri dan bapanya sendiri. Wa sahibatihi wa bani. Dia akan lari daripada pasangannya, suami dia atau isteri dia, dan juga anak-anak dia. Sebab apa? Wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Kerana pada hari tersebut setiap orang mempunyai urusan yang menyebabkan mereka sibuk. Masing-masing sibuk dengan diri masing-masing. Orang lain nak minta tolong, dia minta maaf. Aku sendiri pun tak tahu lagi keadaan aku macam mana. Hatta para nabi sekalipun, para anbiya alaihissalatu wassalam, bila manusia datang untuk minta tolong, mereka kata nafsi nafsi. Mereka kata nafsi nafsi. Aku hanya fikir diri aku saja. Diriku, nafsi nafsi. Kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila manusia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta syafaat supaya dipercepatkan hisab, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata nafsi-nafsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ana laha. Akulah yang layak untuk berbuat demikian. Akulah yang layak untuk berbuat demikian. Maksudnya akulah yang layak untuk
memberi syafaat kepada seluruh manusia supaya dipercepatkan hisab. Nabi-nabi mereka bagi syafaat pada umat mereka saja. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam syafaatnya itu untuk semua manusia, hatta umat yang lain pun. Sebab seluruh manusia yang ada di padang mahsyar tu semuanya dipercepatkan hisab kerana syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang akan merayu pada Allah Taala, baginda akan sujud pada Allah dan Allah Taala akan ilhamkan puji-pujian yang tidak pernah diilhamkan kepada mana-mana manusia sebelumnya. Allah ilhamkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan puji-pujian yang diilhamkan oleh Allah Taala itu dalam sujudnya. Sehingga akhirnya Allah Taala kata, sudahlah tu wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepala kamu, sal tu'ta, cakaplah, mintalah apa-apa, aku akan bagi. Wa syafi'tu syafa', bagilah syafaat, aku akan terima syafaat kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan minta supaya Allah Subhanahu wa taala percepatkan hisab. Maka Allah Taala perkenankan. Itu syafaat dipanggil asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling besar, paling agung. Syafaat ini hatta Mu'tazilah pun mereka terima. Mereka terima adanya syafaat ini. Mu'tazilah mereka tak terima syafaat. Bagi Mu'tazilah mereka tidak menerima konsep syafaat. Kecuali ini saja, syafaat asy-syafa'atul uzma saja. Itu saja yang mereka terima. Yang lain tak ada, syafaat hafiz Quran ke, syafaat ulama ke, syafaat orang mati syahid ke, syafaat rakan-rakan yang baik ke, semua dia tak terima. Sebab bagi Mu'tazilah syafaat ni tak adil. Tak adil memang. Kalau kita guna kepala otak kita, memang kita kata syafaat tak adil. Orang tu buat jahat, tiba-tiba dengan syafaat masuk syurga. Di mana keadilan Allah? Tu kalau Mu'tazilah fikir macam tu, dia tak rasa lagi kena masuk neraka. Dia kalau dah masuk neraka, masa tu baru dia teringin syafaat. Betul tak? Sekarang bolehlah Mu'tazilah cakap kan, tak adil ni. Cuba kalau kamu berada di tempat orang yang nasibnya ialah neraka, masa tu tanya dia, nak syafaat ke tak nak syafaat? Tak nak lah, saya nak adil. Nak jawab macam tu, nak adil. Jadi syukurlah pada Allah bila Nabi SAW khabarkan adanya syafaat hafiz Quran, adanya syafaat orang mati syahid, adanya syafaat daripada ulama, adanya syafaat daripada rakan-rakan yang soleh, suami yang soleh, isteri yang solehah, ibu bapa yang soleh, ada syafaat tu. Syukurlah, maknanya kata itu talian hayat Allah Taala bagi. Kan? Buat apa kita sibuk pula waktu tu kita nak cerita tentang keadilan. Adil itu adalah satu benda yang minimum. Kan? Maknanya kata paling kurang Allah Ta'ala berlaku adil. Tapi kalau Allah Subhanahu Ta'ala limpahkan rahmatnya kepada kita lebih daripada yang sepatutnya kita dapat, maka itu lagi baik. Kan? Maka itu lagi baik. Macam seorang pelajar yang memang tak dapat jawab. Jadi keadilan seorang guru tu ialah bagi markah sepatutnya sama seperti mana yang dia layak dapat. Tapi kalau guru tu bagi lebih, maka itu lagi baik. Kan? Takkan kita nak paksa dia kena adil. Itu lagi baik, maknanya kata itu kemurahan dia. Jadi secara umumnya memang tidak ada siapa pun yang boleh membantu sesiapa kecuali dengan syafaat sajalah. Itu yang syafaat itu berdasarkan ayat lain kita dapat tahu bahawa adanya golongan-golongan yang dibantu dan adanya golongan-golongan yang membantu. Tapi secara umumnya Allah Ta'ala kata wala hum yunsarun. Manusia memang tidak akan siapa dapat membantunya. Illa man rahimallah, tu ada kecuali. Illa man rahimallah, kecuali sesiapa yang diberi rahmat oleh Allah. Innahu huwal azizur rahim, sesungguhnya dia iaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang. Sengaja Allah Taala gandingkan Al-Aziz dengan Ar-Rahim supaya manusia tahu walaupun perkasa Allah Taala, Maha Berkuasa, Allah Taala boleh membalas, Allah Taala boleh azab manusia, tapi dalam masa yang sama dari sudut yang lain Allah juga Rahim. Allah juga Rahim. Yang tu kita jangan lupa. Jangan kita ingat Allah Taala ni hanya membalas, hanya mengazab, hanya Qahar, Jabbar, Wahhab, hanya Qadir dan sebagainya. Tapi kita kena ingat juga Allah adalah Rahim, Ghafur, Afuwun, Maha Pemaaf dan lain-lain. Ya. Jadi kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada ayat ini kata dia ada beberapa tafsiran lah berkenaan dengan ayat ini yang dikemukakan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu taala.
Ya, salah satu daripada tafsiran itu, kata Imam Qurtubi, mengatakan bahawa ayat ini menunjukkan adanya syafaat. Sama seperti mana yang kita sebutkan tadi. Adanya syafaat ahli keluarga terhadap ahli keluarga yang lain. Kan? Contohnya ahli keluarga ada yang hafiz Quran, ada yang ulama, ada yang soleh. Jadi dia termasuklah dalam ayat illa man rahimallahu innahu huwal azizur rahim. Dia ada pengecualian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang balasan bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jenis-jenis azab yang diberikan kepada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Inna syajarataz zaqqum, sesungguhnya pokok az-zaqqum, ta'amul athim, adalah makanan bagi orang yang berdosa. Makanan bagi orang yang banyak buat dosa. Ya, ulama tafsir seperti Imam Al-Baydawi rahimahullah ta'ala, Imam Baydawi dan juga Imam Tahir Ibnu Ashur, mereka mengatakan bahawa athim di sini bukannya hanya berdosa. Berdosa, siapa tak dosa? Kita semua berdosa. Saya terutamanya lah. Tapi athim ni ialah banyak dosa. Banyak dosa. Jadi zakum ni ialah azab bagi orang yang banyak buat dosa. Bukan semata-mata berdosa, tapi banyak buat dosa. Imam Tahir Ibn Ashur mengatakan sebab itulah didatangkan dengan wazan fa'il. Kan? Wazannya ialah fa'il, athim. Allah Ta'ala tak kata athim. Dia ada beza antara athim, iaitu wazan fa'il, dengan athim, fa'il. Ada beza. Kalau athim, berdosa, satu dosa pun dah dikira athim. Tapi kalau fa'il, athim, maka itu maknanya banyak dosa. Jadi azab di mana seorang itu makan buah zakum dalam neraka, itu adalah azab untuk orang yang banyak buat dosa. Kata Imam Ibn Ashur, siapa lagi kalau bukan orang kafir. Orang kafir. Kalau mengikut pandangan Imam Tahir bin Ashur, makna orang yang Muslim yang berdosa, Muslim yang fasik dan sebagainya, dia masuk neraka pun dia tak makan buah zakum. Dia tak makan. Buah zakum ni memang orang yang kafir, mati kafir. Orang yang mati kafir. Kalau mengikut pandangan dia, sebab dia memahami daripada athim itu maksudnya orang yang banyak buat dosa. Banyak itu maksudnya kafir. Orang yang memang betul-betul kafir, totok kafir, bukannya fasik biasa. Itu pandangan itulah. Apa pun kita tak tahulah. Kena kat sana nanti kita tahulah. Bukan masuk lah, maksudnya kat sana kita tahu saja, bukan masuk. Na'udzubillah lah. Ya, jadi dalam ayat ini dan juga ada ayat lain dalam Quran menyebutkan tentang zakum. Dan zakum ini berasal daripada kalimah tazaqqam. Tazaqqama ya tazaqqamu tazakuman. Yang bermaksud menelan sesuatu dengan kepayahan. Itu maksud tazaqqama ya tazaqqamu tazakuman. Jadi zakum ini, buah ni dinamakan zakum kerana payah ditelan. Susah nak telan, lekat kat tekak. Kan, zakum. Ya, kemudian ulama berbeza pandangan. Adakah buah zakum ini sesuatu buah yang ada misalnya, ada contohnya di dunia ni, di alam dunia ni, ataupun dia memang buah yang tak ada kat sini, hanya ada di akhirat. Kan, macam syurga, Allah Ta'ala sebutkan buah dalam syurga ni antaranya ialah pisang, wa talhim maudud, dan pisang yang bersusun-susun. Itu antara makanan buah yang ada dalam syurga. Jadi ada tak buah di syurga yang ada contohnya di dunia? Ada. Pisang. Itu memang ada contohnya di dunia, kan. Kemudian bila sebut maudud, bersusun tu, memang pisang tu elok dia susun kan, macam sikat satu-satu tu. Memang kita dapat gambarkan. Dapat gambar lah kan. Pergi kedai tengok, nampaklah pisang. Cuma mungkin mesti ada beza antara kita di dunia dengan di akhirat. Tapi secara umumnya adalah gambarannya. Tapi zakum ni adakah terdapat contohnya di dunia, atau ianya adalah buah yang khas di akhirat, di dalam neraka?
Sebahagian ulama seperti Qutrub, Qutrub dan adalah beberapa yang lain mengatakan bahawa ada. Dia macam berduri. Dia kata zakum ni satu jenis buah yang sangat pahit yang ada di Tihamah. Tihamah ni kawasan selatan Saudi, antara Saudi dengan Yaman, belah-belah situlah. Sekarang ni dipanggil Ar-Rub'ul Khali, daerah kosong. Ar-Rub'ul Khali tu maknanya daerah kosong. Memang kawasan tu kosong, tak ada orang duduk. Tak tahu sebab apa. Adakah memang dasar kerajaannya memang nak biarkan kosong ke, sebagai sempadan kan antara Yaman dengan, sebab kalau dibuat pembangunan orang mudah nak masuk. Tapi kalau kosong ada seorang je boleh terus. Kan macam cerita cerita Hindustan pula kan. Yang cerita Hindustan ni yang diselamatkan budak tu kan, yang kan sepadan India dengan Pakistan tu kan dia tanah lapang kan. Jadi senang nak detect kalau ada orang yang keluar masuk sempadan. Jadi kalau dia buat rumah memang senang nak lepas. Adakah kerana itu wallahu alam. Tapi tempat tu memang kosong di Tihamah. Jadi kata Imam Qutrub ada. Dia kata itu adalah seburuk-buruk pokok, kata akhbasus syajar. Di tempat tu dia kata ada buah, nama dia memang zakum. Macam mana bentuknya wallahu alam. Tapi saya tengoklah dalam internet ada orang kata betul lah bentuk dia dia tajam-tajam. Dan rupanya tu seperti rupa tengkorak. Dan memang ada dalam Quran Allah Taala sebut, mana ayatnya? Tal'uha dalam surah As-Saffat, ayat 62 ke apa? As-Saffat. Allah Taala kata tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Tal' ni maknanya pucuk dia ataupun bahagian atas, paling atas zakum itu ialah seperti ru'usus syayatin, kepala-kepala syaitan. Itu yang bentuk macam tengkorak. Itu satu pendapat lah mengatakan buah zakum itu dia kata ada contohnya di dunia kan. Bila tengok tu memang nampak macam kepala. Saya tak pasti ayat apa, 62 ke atas macam itulah. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Bahagian atas pokok itu seperti kepala-kepala syaitan. Saya pun tak pastilah, tapi tengok dalam Google dia kata macam ni lah. Tak tahulah. Tapi yang Quran kata macam itulah. Bentuknya kepala macam kepala syaitan. Tapi ada orang tunjuk. Wallah alam sama ke tak sama gitu tak tahulah. Di akhirat ni kan barulah tahu benda tu. Jadi itu pendapat sebahagian ulama. Dia kata ada. Tetapi pendapat kedua ni lebih sahih. Lebih sahih. 65. Tetapi pendapat kedua ini lebih sahih. Imam Al-Qurtubi mengatakan pendapat kedua lebih sahih, iaitu pendapat yang mengatakan zakum itu ialah buah yang memang tidak ada contoh di dunia. Tak ada, dia kata. Maknanya kata zakum itu memang khas di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Ini pendapat kedua dan juga pendapat Imam Qurtubi. Begitu juga dengan Imam Ibn Ashur. Imam Ibn Ashur kata bila Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan sifat buah zakum itu dengan terperinci dalam Quran, maka itu menunjukkan bahawa buah itu tidak dikenali oleh orang Arab. Kalau sudah dikenali, buat apa nak terangkan? Bila Allah Taala terangkan dia punya bentuknya, kepalanya atau pucuknya itu seperti kepala syaitan, maka itu menunjukkan bahawa orang Arab yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka tak tahu benda tu. Sebab tu diterangkan sifatnya. Itu pendapat Imam Ibn Ashur lah. Seperti mana kita sebut tadi, kita pun tak tahulah. Wallahualam, kita cuma nukilkan saja dua pendapat. Cuma kalau Imam Qurtubi kata inilah pendapat yang lebih tepat. Maaf, bukan Imam Qurtubi, Ibn Ashur. Ibn Ashur seolah nampak macam cenderung mengatakan pendapat kedua lebih tepat, iaitu pendapat yang mengatakan bahawa zakum itu buah yang khusus dalam neraka, tak ada contohnya di dunia. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, kal muhli yaghli fil butun. Kal muhli, seperti tembaga yang cair. Yaghli fil butun, yang mendidih di dalam perut. Jadi ahli neraka bila mereka makan buah zakum, maka mereka akan
perut mereka akan kena seperti mana mereka telan timah ataupun tembaga yang cair, yang mendidih. Kaghalyil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Allahu Akbar. Sebab itu kita ni makruh kita minum air yang sangat panas kan. Nabi SAW tak suka minum air yang tersangat panas. Tapi itulah antara sunnah yang saya terdapat amal lah. Saya ni terbiasa minum air panas, sepanas-panasnya. Memang kalau boleh, teh tu mesti semuanya panas, jangan campur air apa pun. itu tabiat saya. Memang kita tak boleh minum pun, kita akan tunggu, tapi tak tahu lah, memang kena macam tu. Suka macam tu. Kalau ikutkan tak sunnah lah kan. Kalau suam tak apa. Kan, memang kita pertama disuruh ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita kalau boleh tak mahu menyerupai ahli neraka. Kaghalyil hamim, seperti mendidihnya hamim, iaitu air panas. Khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Ya, ambillah dia, tangkaplah dia. Allah Ta'ala perintahkan. Fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka. Bawa ahli neraka tu ke tengah-tengah. Jangan nak duduk tepi. Kan? Sebab ahli neraka ni mereka akan cari ruang untuk melepaskan diri. Dalam satu riwayat menyebutkan bahawa ahli neraka ni mereka memang akan mencari-cari kalau boleh nak keluar. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan nampakkan, akan pamerkan di hadapan mereka seperti macam ada pintu keluar. Jadi mereka pun beria-ria lah nak pergi, nak keluar. Bila sampai dekat pintu tu, tertutup. Allah Ta'ala tutup balik. Lalu mereka akan ditertawakan oleh ahli syurga. Kan? Dan itulah yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran. Apa tu ayat dia? Pada hari tersebut, orang beriman mentertawakan orang kafir sebagaimana mereka dahulu mentertawakan orang beriman. Dalam juzuk Amma sebenarnya. Dalam juzuk Amma. Dalam juzuk Amma ada ayat tu. Bukan ni, wa ma tasya'un. Ujung sini. Fal yaumal ladzina amanu ni. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 34. Al-Mutaffifin ayat 34. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Pada hari ini kata Allah, iaitu pada hari akhirat, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffari yadhhakun, mereka mentertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yanzurun, sambil orang beriman itu duduk di atas sofa-sofa dan melihat mereka. Kan? Ahli syurga tengok aja, diorang relax duduk atas sofa, kan, duduk dekat pelamin-pelamin yang indah. Dan mereka melihat bagaimana Allah Ta'ala mempermainkan orang-orang kafir sebagaimana orang kafir dahulu mempermainkan orang beriman. Kan orang kafir kan sentiasa mentertawakan orang beriman. Lepas tu orang beriman pula tak balas. Kan, sabar, kita sabar. Orang mainkan agama kita, orang mainkan Nabi kita SAW. Jadi nanti tak apa, jangan risau. Di akhirat nanti, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Nanti di hari akhirat, orang beriman pula, mereka akan duduk macam tengok wayang. Duduk sambil bersandar, melihat Allah Ta'ala mempermainkan mereka sebagai balasan apa yang mereka buat di dunia. Mereka akan nampak seperti seolah-olah ada jalan keluar daripada neraka. Jadi bila mereka lari bersusah payah ni, lari penat, nak dekat dah sampai dah, tiba-tiba tutup. Tutup. Lalu ketika itu orang beriman ketawa kan, pada muka. Kan? Allahu Akbar. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Sudahlah tadi disuruh untuk diseret supaya diletakkan di tengah-tengah neraka. Jangan nak keluar daripada neraka, jangan nak pergi hujung-hujung, duduk tengah-tengah. Lalu disuruh pula subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Tuangkan di atas kepalanya daripada azab air yang sangat panas. Hamim ni samalah seperti hamim dalam ayat 46 tu, iaitu air panas. Zuq innaka antal azizul karim. Rasakanlah,
Sesungguhnya kamu adalah Al-Azizul Karim. Sesungguhnya kamu dahulu adalah orang-orang yang perkasa lagi mulia. Rasa kan? Sesungguhnya kamu adalah orang yang perkasa lagi mulia. Padahal mereka kan ahli neraka. Kenapa Allah Ta'ala kata perkasa lagi mulia? Inilah ejekan terhadap mereka. Di dunia dahulu mereka rasa mereka adalah aziz. Orang-orang kafir, mereka rasa mereka hebat, aziz. Dan mereka rasa mereka ni mulia. Kan? Tak perlu beriman pun. Sebab mereka ada jawatan besar, ada harta, mereka menguasai dunia. Nanti di akhirat Allah Ta'ala kata, kamu rasa kamu perkasa dan mulia. Sekarang rasakan. Tengok tahap mana kamu punya perkasa. Kan? Tahap mana kamu punya mulia tu. Yang kamu kata kamu mulia tu. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sesungguhnya ini, iaitu azab ini, ma kuntum bihi tamtarun. Ialah apa yang dahulunya kamu merasakan ragu-ragu. Tamtarun. Kamu rasa ragu-ragu, rasa tak yakin. Kamu tak yakin, sekarang ni kamu dah rasa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula tentang keadaan orang yang muttaqin, orang yang beriman. Ini memang menjadi kebiasaan dalam Quran. Ya, biasanya dalam Quran, setelah Allah Ta'ala ceritakan tentang azab, Allah Ta'ala juga akan ceritakan tentang nikmat. Sebab kan tadi dah sebut, Allah Ta'ala Al-Azizur Rahim. Kan? Allah Ta'ala maha perkasa, maha membalas, maha berkuasa untuk mengazab. Dalam masa sama, ada juga sifat rahmat bagi Allah Ta'ala. Jadi biasa dalam Quran memang akan diimbangkan. Begitu. Cerita tentang syurga, lepas tu cerita tentang neraka. Cerita tentang azab, kemudian lepasnya cerita tentang nikmat. Begitulah. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di maqam, iaitu di tempat yang amin, yang aman. Mereka selamat, mereka tenang, tak ada apa-apa keraguan, tak ada apa-apa huru-hara yang mereka perlu risaukan. Itu orang yang muttaqin, orang yang takwa kepada Allah. Fi jannatin wa uyun. Di mana? Di kebun-kebun, taman-taman, jannat, wa uyun, dan mata air-mata air. Maknanya adanya air pancut yang menghiasi taman tersebut. Oleh kerana manusia ni memang itulah yang sukanya manusia, itulah ada taman, ada bunga-bunga, pokok-pokok dan ada air pancut sebagainya. Maka Allah Ta'ala sebutkan begitu. Kalau ikutkan hakikatnya, syurga lebih indah daripada apa yang kita sangkakan. Cuma nak bagi gambaran pada manusia. Allah Ta'ala pun katalah dalam syurga itu ada taman, ada pokok, ada bunga, ada tumbuh-tumbuhan, ada air mata air, ada sungai. Yalbasuna min sundusin wa istabraqim mutaqabilin. Ya, mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal dan duduk berhadapan. Maknanya ahli syurga ni saling duduk bersembang-sembang. Macam kita ni lah, jumpa kawan-kawan kan, lepak-lepak, duduk berhadapan, duduk di atas sofa-sofa, pelamin-pelamin yang indah, bersembang, berbicara, beramah mesra, dalam keadaan memakai pakaian yang cantik-cantik. Kan? Macam kita nak pergi reunion ke apa kan, mesti kita pakai yang cantik. Ataupun kita nak jumpa kawan-kawan kan, dalam majlis-majlis yang besar, kita akan pakai pakaian yang cantik kan. Kita tahu kawan kita nak kahwinkan anak, ni lah masa nak jumpa ni kawan-kawan lama ni, kita pakai pakaian cantik kan. Walaupun kat rumah kita pakai ni je pun, baju kelawar je pun, tapi bila nak jumpa ni kita akan pakai cantik kan. Begitulah ahli syurga. Mereka ni memakai sundus wa istabraq. Ya, sundus sutera yang halus. Manakala istabraq sutera yang tebal. Dua tu dia ada kecantikan dia sendiri. Sutera yang halus lembut lah di tangan, sedap pegang. Sutera yang tebal mungkin dia tidaklah lembut, halus seperti sundus. Tapi dari segi dia punya corak dia lebih banyak boleh buat sebab dia tebal. Kalau makna kata dua-dua tu ada kecantikan, keistimewaan masing-masing. Jadi dua-dua Allah bagi, sundus, istabraq, dua-dua ada. Dan di sini menunjukkan keluasan bahasa Arab. Kalau kita bahasa Melayu, dua-dua kita bagi sutera. Kan? Tebal ke, nipis ke, sutera Vietnam ke, sutera Korea ke, semua kita panggil sutera. Kan? Yang tak sutera pun kita panggil sutera kadang-kadang kan, walaupun sintetik kita kata sutera. Ingat masa zaman sekolah dulu kan, asrama. Jadi warden bagi ni kain untuk buat baju asrama kan, baju batik.
Kita masa tu budak-budak tu. Dia tulis tu made in apa? Silk. Sutera kan. Menggelabah tu bagi tahu mak dia, macam mana ni? Bahaya ni, tak boleh ni. Haram. Mak dia kata kalau dia sutera betul tak ada harga RM30, RM40 ni. Ini tipu ni. Kalau betul tak akan harga dia macam ni punya. Satu lagi bakar kan. Kalau kita bakar dia ada bau apa entah. Adalah. Dia lain sikit kan. Dia tak, kalau sutera betul tak akan murah macam tu lah. Macam madu lah. Madu kalau betul dia tak ada murah sampai RM30 tak dapat. Jadi itu pakaian ahli syurga, baik lelaki maupun perempuan. Dua-dua akan memakai sutera. Ya, yang lelaki di dunia ni diharamkan pakai sutera. Nabi SAW pernah pergi ke pasar dan mengangkat sutera. Nabi SAW kata mengangkat sutera dan apa satu lagi emas. Emas, barang kemas kan. Nabi SAW kata inna hadzaini haramun lidzukurina wa halalun li unthana. Kedua-dua barang ini haram untuk lelaki kita dan halal untuk kaum wanita kita. Dalam hadis yang lain Nabi SAW kata huwa lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Sutera ini bagi mereka, iaitu bagi orang kafir di dunia dan bagi kita di akhirat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut lelaki yang memakai sutera di dunia dia tidak akan pakai di akhirat. Dia dah pakai di dunia, pakai emas, pakai sutera, nanti di akhirat dia tak akan dapat lagi nikmat tu sebab dia dah pakai di dunia. Kan? Jadi di akhirat tidak ada lagi haram. Boleh. Perempuan apatah lagi lah, memang di dunia pun halal, di akhirat lagilah halal. Ustaz, kalau Ya. sutera tu macam kata Campur sikit tu kan. Campur sikit tak apa. Lelaki boleh pakai. Campur kalau mazhab Syafi'i, kalau dia kurang daripada 50% boleh. Kalau sama tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Kemudian kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Kami berikan kepada mereka iaitu orang-orang lelaki lah, hurin 'ain, iaitu bidadari-bidadari. Dinamakan bidadari itu dengan hurin 'ain. Ain tu mata kan, kerana mata mereka tu indah. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di dalamnya, dalam syurga itu mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram. Dengan aman dan tenteram. Ulama menafsirkan maksud dengan aman dan dengan aman tu aminin, mereka boleh meminta buah secara aman. Maksudnya ialah mereka boleh minta tanpa risau habis. Kalau di dunia ni kita minta macam mana pun mungkin habis. Ada limit dia, ada musimnya. Walaupun kita kaya macam mana pun, dah kalau memang bukan musimnya, memang tak ada macam mana kan. Tapi di akhirat mereka boleh order, minta. Amini, dalam keadaan hati mereka aman, maknanya tenteram, maknanya tidak takut kepada habis. Tidak akan habis stok, sentiasa ada. Ustaz, ini ada yang kaitan dengan surah Al-Waqi'ah tu. Surah Al-Waqi'ah. Buah yang tak putus-putus. Wa fakihatin wa fakihatin. Apa nama ayatnya lupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Betul. Dan buah-buahan yang banyak, la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Tidak terputus. Maknanya stok tidak akan putus, tak akan habis. Wala mamnu'ah, dan tidak akan terhalang. Tak ada siapa boleh halang. Makanlah sebanyak-banyaknya. La yazuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Mereka iaitu ahli syurga tidak akan merasai di dalamnya kematian melainkan kematian kali pertama. Maksud kematian kali pertama tu kematian yang di dunia itulah, itu sekali itu saja, satu-satunya kematian. Selepas itu tidak ada lagi kematian, kekal mereka di dalam syurga. Kan? Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita bahawa apabila ahli syurga sudah masuk dalam syurga, ahli neraka dah masuk dalam neraka, makna kata semuanya itu telah mendapat
tempat yang paling terakhir. Maknanya orang yang Muslim, yang fasik, yang mereka ni telah diazab dalam neraka pun, semuanya itu sudah dikeluarkan balik. Dah dikeluarkan semula daripada neraka, masuk dalam syurga. Ya, setelah semua telah dibahagikan, syurga-syurga, neraka-neraka, dah tak ada lagi dah perpindahan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan perintahkan malaikat untuk bawakan kematian, maut. Dibawakan maut dalam bentuk kibas, seekor kambing biri-biri. Tapi ada yang kata kibas ni bukan kambing biri-biri, dia lain sikit. Tak tahulah, wallahu alam lah. Tapi terjemahan paling hampir biri-biri lah. Sebab ada yang kata dia ada beza sikit. Biri-biri dengan kibas, persamaannya dari sudut bulu, tapi dari sudut lain, kepala lah apa. Dia ada kata ada beza, wallahu alam. Telinga, itulah. Ada yang kata beza. Tapi terjemahan yang paling mudah kita faham, kibas lah. Jadi dibawakan maut dalam bentuk seekor kibas. Lalu Allah Ta'ala akan tanya pada ahli syurga, ya ahlal jannah, hal ta'rifuna hadha? Wahai ahli syurga, kamu tahu tak apakah ini? Maka ahli syurga akan mereka akan melihat, akan bukan meneropong, melihat-lihatlah apa benda tu. Lalu Allah Ta'ala terus berikan mereka ni ilmu, mereka tahu. Naam, kata mereka. Allah Ta'ala tak beritahu lagi, tapi mereka jawab, naam, hadzal maut. Inilah dia kematian. Kambing tu, biri tu adalah simbolik kepada kematian. Lalu Allah Ta'ala akan tanya pada ahli neraka, ya ahlan nar, hal ta'rifuna hadha? Wahai ahli neraka, kamu tahu tak apakah ini? Ahli neraka kata, naam, hadzal maut. Ya, kami tahu. Ini adalah kematian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan perintahkan malaikat sembelih kambing tadi, sembelih kibas tadi. Mati kibas tadi. Jadi kematian pun akan mati. Maut itu sendiri akan mati. Maksudnya tak ada lagi maut. Maut, dia maut. Kan? Lalu Allah Taala perintahkan malaikat untuk buat pengumuman. Ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai ahli syurga, kekallah kamu di dalam syurga, maka tidak ada lagi kematian selepas ini. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai ahli neraka, kekallah kamu di dalam neraka, maka tidak ada lagi kematian selepas itu. Jadi ahli neraka mereka akan menyesal, yang teramat sangat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas menyebutkan hadis itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat wa anzirhum yaumal hasrati iz qudiyal amr, dan berilah peringatan pada mereka tentang hari penyesalan. Tu nak kata bahawa mereka akan menyesal. Dan berilah peringatan pada mereka tentang hari penyesalan iz qudiyal amr, ketika mana telah pun diputuskan bahawa tidak ada lagi perpindahan syurga ke neraka, neraka ke syurga, tak ada lagi. Maka semua akan menangislah, melolong. Semua yang dalam neraka semua akan menyesal, kan? Gambarannya kita boleh tengok di dunia lah, kan? Cikgu-cikgu ni dia ada tempoh tu yang mana tak boleh ada sesiapa pun pindah. Dia bulan berapa saya tak ingat lah. Segala permohonan tak diterima lagi. Jadi ada kawan isteri saya cikgu kan. Itulah leceh juga isteri cikgu ni. Esok ada sukan. Kena jaga budak ni. Tapi alhamdulillah lah, syukur ya Allah, alhamdulillah. Tapi ceritanya ada kawan tu minta pindah. Tapi bila sampai bulan berapa tak? Bulan 7 apa? Dah tak boleh lagi dah. Dah tak ada dah. Tunggu tahun depan. Tahun 1 tahun depan, bulan 1 tahun depan apply sekali lagi untuk pindah. Jadi kawan dia tu perempuan kan, ustazah jugalah. Menangis sungguhlah, kemurungan. Kan dalam bilik guru. Apa kerja pun dia tak terima. Pengetua suruh buat ni lah, tak boleh lah. Stres dia. Sebab suami dia dekat Sabah. Ada cerita ni dululah. Sekarang ni alhamdulillah dah dapat pindah lah. Suami kat Sabah, dia dekat Putrajaya. Itu yang kata adinda di medan perang, kekanda di medan seni. Kan? Sedih. Jadi itu keadaan baru cerita tentang pindah sekolah, nak pindahkan sekolah kan. Bila terlepas masa timing tu terlepas kan, maka manusia akan menyesal, akan rasa stres. Apatah lagi ini di akhirat, bila diumumkan
sudah tidak ada lagi ahli syurga yang akan tidak ada lagi ahli neraka yang akan dipindahkan masuk dalam syurga. Tak ada lagi dah. Kalau ada, maka sebelum tu lagi sudah dikeluarkan. Kan? Bila dah habis semua, maka diumumkan tak ada lagi perpindahan. Maka ketika itu mereka akan hasrah, iaitu mereka akan menyesal. Dan ahli syurga seronoklah bila diumumkan la yazuquna fihal mauta illa al mautatal ula. Dah lepas ni kamu tak mati dah. Kamu kekal dalam syurga keadaan begini selama-lamanya. Allahu akbar. Seronoklah. Wa waqahum azabal jahim. Dan dia iaitu Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka daripada azab neraka jahim. Fadlam mir rabbik, sebagai kelebihan atau kurniaan daripada Tuhan kamu. Zalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kejayaan yang agung, kejayaan yang paling besar. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Hanya saja kami memudahkannya. Nya di sini merujuk kepada Al-Quran. Yassarnahu merujuk kepada Al-Quranul Karim. Kami telah mudahkan, kata Allah Ta'ala. Kami telah memudahkannya, iaitu memudahkan Al-Quran. Bilisanika, dengan lisan kamu. Lisan maksudnya bahasa. Kan? Lisan ni maksudnya bahasa. Sebab tu bahasa Arab dipanggil lisanul Arab. Allah Ta'ala kata, kami telah mudahkan bagi kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menjadikan Quran itu mengikut bahasa kamu, lidah kamu, iaitu bahasa Arab. La'allahum yatadhakkarun, supaya mudah-mudahan mereka ni, iaitu kaum kamu wahai Muhammad, yang sama-sama juga berbangsa Arab, mereka ni dapat mengambil peringatan. Fartaqib innahum murtaqibun. Maka tunggulah, sesudahnya mereka itu juga menunggu. Fartaqib, tunggulah wahai Muhammad. Fartaqib ditujukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tunggu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahum, sesungguhnya mereka, iaitu musyrikin Mekah juga, murtaqibun. Mereka juga akan menunggu. Mereka juga menunggu. Maksudnya apa? Kita sama-sama tunggu apakah kesudahan mereka ini. Mereka rasa mereka betul, okey, tak apa. Mereka tunggulah kesudahannya. Dan kita rasa kita di pihak yang benar. Kamu wahai Muhammad, kamu merasakan, kamu memang yakin kamu di pihak yang benar, maka kamu tengok nanti. Memang kamu benar-benar orang yang berjaya, orang yang betul, orang yang berada di atas landasan yang benar. Jadi Allah Ta'ala tidak perintahkan Nabi SAW tunggu. Kamu tunggulah Muhammad. Allah Ta'ala tidak perintahkan tunggu, melainkan kalau perkara itu memang benar-benar meyakinkan. Kan? Tunggu je lah. Tunggu je lah balasan Allah. Kalau perkara itu masih lagi ragu-ragu, maka tak ada faedah disuruh tunggu. Tunggu ni bila apa? Bila benda tu memang pasti akan ada. Jadi itulah disuruh tunggu. Maka di sini menunjukkan bahawa balasan untuk orang kafir itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang yakin. Sesuatu yang memang confirm, pasti, yakin. Sebab itu Allah Ta'ala kata fartaqib innahum murtaqibun. Kamu akan lihat nanti, ya, apakah balasan bagi orang yang baik dan apakah balasan bagi orang yang engkar. Wallahu alam. Alhamdulillah dapat kita habiskan surah Ad-Dukhan. Nanti saya akan fikirkanlah apakah surah yang seterusnya. Kan ada cadangan apa? Saya pun tak tengok lagi surah lain. Yang sebelum ni kita cadang apa? Saya lupa dah. Ada kan saya baca kelebihan-kelebihan surah kan? Saya lupa. Tak apalah, nanti saya tengok balik. Saya pun lupa lah. Kita prioriti kita ialah surah yang kita boleh amal kan, boleh kita baca. Yasin, Sajadah, Al-Mulk dah, Al-Kahfi, Toha, Waqi'ah sudah, Al-Insan sudah, Al-Insan sudah. Yasin belum Oh, Yasin belum. Saya pun lupa dah. Sebab saya kalau saya cadangkan kat dalam ni tak ada pula Yasin dah. Ya. Oh, nanti saya tengok balik. Ustaz bagi tu Tuhan
sekali, lepas tu At-Tahrim. At-Tahrim. At-Tahrim, lepas tu Kaf dan Tarawih. Oh. Atau Itu surah-surah yang ada. Ada yang ada lah ha. Tak apa, nanti saya tengok Tapi balik. cuba saya ingat balik yang Yasin tu. Ah. Kalau Yasin belum, kita utamakan Yasin lah. Mungkin macam tak pernah. Ya. Selalu ni. Baik, baik, baik. Kita baca selalu Yasin tu lebih hafal, baca tak faham. Nanti saya tengok balik, insya-Allah. Surah Yasin. Dah? Ya. Dah kan? Sudah Yasin. itulah saya Dah. dah ada yang kita lepas saya tak tahu dekat Mungkin awal dulu awal kot. Awal mula-mula yang masih kat sana tu. Mungkin lah. Tak apa, nanti saya tengok dia. Tengok anak saya dah ngantuk. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta